Dia berkata, kami tidak akan menyiarkan beberapa gambar lagi. Ini urusan sesiapapun. Saya bersetuju. Kemudian dia menyiarkan bersama rakan bayi lelakinya pada keesokan harinya. Paniknya apabila saya menyiarkan bersama rakan serumahnya sejam kemudian. Siaran asal. Saya lelaki berusia 29 tahun, dan apa yang Anda boleh panggil lelaki yang stabil. Saya seorang jurutera perisian. Saya suka sistem logik yang mudah. Saya suka kod yang dikompilasi, kopi yang kuat, dan hubungan yang jujur. Teman wanita saya selama 2 tahun, 27 tahun, tidak suka sistem yang mudah. Dia suka pilihan dan drama. Dia seorang influencer yang bercita-cita tinggi, yang sepatutnya menjadi tanda amaran. Dia tinggal bersama rakan serumahnya, Kira, 27, yang sebaliknya. Kira ialah seorang juru teknik veterinar. Pendiam, tiada BS, biasanya dipenuhi bulu haiwan peliharaan. Kemudian ada Ri, 28M. Ri ialah rakan baik lelaki. Dia yang setiap lelaki yang membaca ini kenal. Dia yang saya diberitahu jangan pernah risau. Dia seperti abang saya. Seorang abang yang dia hantar mesej teks pada pukul 1 pagi. Seorang abang yang menjadi kawan mingguan dengannya berjanji temu dan dia berpakaian terlalu menarik untuknya. Saya cuba bersikap tenang. Memang saya buat begitu. Tapi hati saya menjerit setiap kali saya menyebutnya. Liam, awak rasa tidak selamat sangat. Pandangan awak teruk. Awak cuba kawal saya ke? Cuma risih. Ya Tuhan, awak buat saya sesak nafas. Saya perlukan kawan. Gaslichting tu berterusan. Saya orang jahat. Teman lelaki yang cemburu dan suka mengawal. Kawan-kawan saya dah muak dengar tentangnya. Saya muak memikirkannya. Kemudian minggu lepas, saya didudukkan di sofa. Dia memasang wajah seriusnya. Sayang, katanya dengan lembut. Saya asyik terfikir. Saya rasa hubungan kita terlalu umum. Semua siaran, tag, ia hanya menarik tenaga yang pelik. Saya rasa kita patut jadi diri kita sendiri. Saya keliru. Apa maksud awak? Macam, mari kita berhenti menyiarkan beberapa gambar. Mari kita rahsiakan apa yang kita ada untuk kita. Ia akan menjadi lebih istimewa, bukan? Bukan urusan orang lain. Dia menganggapnya sebagai tahap keintiman yang baharu. Ujian kepercayaan kami. Papan logik dalaman saya berkelip-kelip merah. Ia satu perangkap, tetapi saya hanya mengangguk. Baiklah, jika itu yang awak mahukan. Predasi itu bagus. Bukan urusan orang lain. Dia tersenyum lebar. Saya tahu awak akan faham. Hari itu hari Selasa. Sekarang hari Rabu. Saya sedang berehat makan tengah hari sambil menatal Instagram. Dan begitulah dia. Catatan baharu daripada Ara dari hari ini. Dia dan Ri di kilang wine. Mereka sedang minum gelas. Lengannya digantung rendah di pinggangnya dan tangannya di dadanya. Kapsennya, sesetengah hubungan memberi makan jiwamu. Hati yang berkilauan. Gembira kau berada dalam hidupku. Bestius sulfur dibis. Aku hanya merenung. Kemunafikannya begitu terang. Ia membutakan. Ini bukan pilihan kawan. Ini adalah pelancaran hubungan baru. Dia mahu hubungan kami bersifat pribadi supaya hubungan ini boleh didedahkan. Dia mempermainkanku. Dia fikir aku bodoh sepenuhnya. Dia fikir aku hanya akan duduk di sini menghormati predasinya sementara dia melancarkan lelaki barunya dengan lembut. Tanganku menggeletar. Bukan dengan kemarahan, dengan kejelasan. Sistem ini mempunyai pepijat. Masa untuk menyah pepijat. Beginilah masalahnya. Aku bukan bodoh. Dan aku bukan satu-satunya yang muak dengan omong kosong ala. Aku telah membandingkan nota dengan Kira selama 2 minggu yang lalu. Ia bermula apabila aku pergi mengambilnya dan dia belum bersedia. Kira berada di dapur kelihatan keletihan. Hei, aku berkata. Hei, Liam.
Dia akan berada 20 minit lagi. Dia dan Ri sedang dalam panggilan penglihatan di biliknya. Dia menyebut namanya dengan begitu banyak racun. Saya hanya memandangnya. Awak pun dah muak dengan dia, kan? Kira hanya mengeluh. Dia makan cawan yoga terakhir saya, dan dia tak bayar untuk wifi yang selalu dia gunakan. Dan Liam, dia rakan serumah yang teruk dan kawan yang lebih teruk yang membuka pintu air. Kira penat. Penat dengan pembohongan Ara. Penat menutupinya. Penat Ri berada di apartemen mereka. Makan makanannya dan mereka meninggalkan kekacauan. Penat lewat 2 hingga 3 minggu membayar separuh sewa setiap bulan. Memaksa Kira untuk menampungnya. Kami sedar kami berdua dipermainkan. Ayla menggunakan Kira untuk tempat tinggal yang murah dan menggunakan saya untuk semua yang lain. Jadi apabila saya melihat gambar kilang wine itu, saya hanya mengambil tangkapan skrin. Saya menghantarnya kepada Kira. Teks saya, pilihan Soul Connection sedang disiarkan secara langsung. Balasannya, 10 saat kemudian, saya melihat betapa lawaknya. Kita buat macam ni? Saya dalam perjalanan. Kira, pajakan sudah dibincangkan. Saya meninggalkan kerja, memandu ke apartemen mereka. Kira membenarkan saya masuk. Tiada di rumah. Dia masih di kilang wine, kata Kira sambil menjulingkan matanya. Bagus. Kira dan saya telah berbincang tentang perkara ini. Saya sudah lama ingin berpindah dari rumah satu bilik tidur saya yang lebih mahal. Kira terdesak untuk mendapatkan seseorang yang secara teknikalnya menyewakannya semula secara bulanan daripadanya. Kira, pemegang pajakan utama, telah pun bercakap dengan tuan rumah. Dia tidak mengapa dengan pertukaran rakan serumah selagi sewa dibayar. Saya menandatangani perjanjian pajakan baharu. Saya menulis cek kepada Kira untuk deposit dan sewa bulan pertama. Ia adalah transaksi paling mudah dan paling logik yang pernah saya buat. Kemudian kami mengambil gambar, saya dan Kira di ruang tamunya. Senyuman ikhlas yang lebar di wajah kami. Kami sedang memegang salinan pajakan baharu kami masing-masing. Ia bukan pilihan romantik. Ia pilihan rakan kongsi perniagaan. Pilihan yang kami menangi. Saya menyiarkannya sejam selepas itu. Kapsen saya teruja untuk bab baharu. Rupa-rupanya saya memerlukan sedikit privasi. Secara rasmi berpindah masuk dengan rakan serumah baharu hujung minggu ini. Tak dapat nak minta. Pasangan yang lebih baik atau lebih jujur. Muka mengenyit naik taraf sewa permulaan baharu. Saya tekan pos. Saya tag Kira. Kami berbunyi di sofa. Kami tak sempat pun nak buka bir. Kami beli telefon saya. Telefon dia. Best is day, best is day, best is day, best is a storm. Komen pada pos saya. WTF? Itu kawan serumah ke? UMG. Liam komen pada posnya. Tunggu. Awak dengan Liam ke? Ini meragukan. Dan kemudian panggilan dari arah ke telefon saya. Cek telefon. Cek telefon. Cek telefon. Kemudian message teks. Padam itu. Sekarang apa salah awak? Awak dengan Kira ke dalam apartemen saya? Liam. Jawab saya. Kenapa awak buat saya macam ni? Awak tahu perasaan saya tentang privasi. Saya dalam perjalanan. Lebih baik awak pergi. Kira memandang saya melalui telefonnya. Dia juga menghantar mesej kepada saya. Dasar ular tikam belakang. Awak cuba mencuri teman lelaki saya. Saya baru sahaja menghirup bir saya. Curi siapa? Saya bujang dan awak cuma kawan serumah baru saya. Kira tersengih. Ini pasti akan menjadi huru-hara. Ya, kataku. Tapi sekurang-kurangnya ia akan logik. Kemas kini 1. Sudah seminggu. Saya menulis ini dari apartemen lama saya yang dikelilingi oleh kotak-kotak. Perpindahan itu hujung minggu ini. Dan ya, ia menjadi huru-hara. Jadi, kira-kira 20 menit selepas catatan itu, Lara meluru masuk melalui pintu apartemen. Dia mesti melanggar had laju.
Rise ada bersamanya. Dia kelihatan keliru seperti anjing Golden Retriever yang baru sahaja dimarahi. Kira dan saya masih di atas sofa. Kami tidak bergerak. Bergetar. Mukanya merah padam. Apa ini? Dia menjerit, sambil mengangkat teleponnya, menunjukkan catatan saya. Ini gambar. Ella, kataku tenang. Gambar saya dan rakan serumah baharu saya. Awak baru. Awak akan berpindah bersamanya? Dia menunjuk ke arah Kira seperti sesuatu yang dikikisnya dari kasutnya. Ya, kami baru sahaja menandatangani pajakan. Ini apartemen saya. Kira akhirnya bersuara. Suaranya tegas. Tidak, ini apartemen saya. Nama saya adalah yang utama dalam pajakan. Awak telah meminta-minta saya dan awak telah menjadi mimpi ngeri. Awak lewat membayar sewa. Awak dan dia memberi isyarat kepada Ri. Makan makanan saya dan saya selesai. Notis 30 hari awak ada di pintu rumah awak. Rahangnya ternganga. Dia langsung tidak melihat notis undang-undang yang Kira tampal pada pintu bilik tidurnya. Awak yang merancang ini. Awak tidur dengan dia ke? Dia menjerit kepada Kira. Tak, kata Kira sambil memasukkan secubit chip ke dalam mulutnya. Tapi saya akan ambil separuh daripada sewa rumahnya. Yang saya tahu dia akan bayar tepat pada masanya. Tak macam awak. Ini bukan pasal sewa rumah. Dasar ular. Ini pasal dia. Tergila-gilakan saya. Awak nak putus cinta dengan saya. Untuk dia? Selepas saya secara khusus meminta privasi. Awak buat macam ni untuk malukan saya. Inilah bahagian yang saya tunggu-tunggu. Perubahan 180 darjah Celsius sepenuhnya menjadi mangsa. Biologik, kata saya sambil berdiri. Pertama, saya putus cinta dengan awak di dalam kepala saya sebaik sahaja awak menyiarkan gambar hubungan jiwa awak dengan tangannya di punggung awak. Ray sebenarnya tersentak. Hei kawan, bukan macam tu. Diamlah. Ri. Kedua, saya sambung. Saya tak tinggalkan awak untuk dia. Saya tinggalkan awak sebab awak penipu yang suka menipu. Kebetulan Kira orang yang kau juga kacau. Ada bilik tambahan. Ia cekap. Baru sahaja memecahkan semua influencer yang diretas. Kani, kau berdua jahat. Kau halau aku keluar, aku akan jadi gelandangan. Kau ada 30 hari, kata Kira. Mungkin Rise ada bilik tambahan. Ri tiba-tiba mendapati siling itu menarik. Rumah aku ni, cuma studio. Kecil sangat. Riak panik yang terpancar di wajahnya. Oh, ia mendedahkan. Satu-satunya sambungan ini tidak disertakan dengan apartemen 2 bilik tidur. Kau tak boleh buat macam ni, jeritnya. Oh, aku akan saman kau berdua. Untuk apa? Kira bertanya. Melanggar peraturan larangan menyiarkan gambar pasangan yang kau tetapkan atau kerana menamatkan penyewaan bulanan secara sah? Ini rumah aku. Barang-barang aku ada di sini. Rak buku tersuai saya. Rak buku itu. Ini adalah artifak hubungan kami. Saya seorang jurutera perisian, tetapi hobi saya adalah kerja kayu. Saya membinanya untuk rak buku walnut padu yang besar dari lantai ke siling. Ia adalah latar belakang utamanya untuk semua ceramah buku dan catatan raknya. Ia rumit. Ia cantik. Saya membelanjakan kira-kira $1,200 untuk kayu itu sahaja. Apatah lagi 60 jam kerja. Rak buku yang saya bina. Saya bertanya. Awak memberikannya kepada saya. Ia adalah hadiah. Adakah ia? Saya tidak ingat begitu. Saya ingat awak berjanji untuk membayar bahan-bahannya dan kemudian tidak. Awak mengumpul wang sekarang. Awak akan mengambil rak buku saya juga? Awak raksasa. Saya raksasa yang mahukan rak buku $1,200 miliknya. Tambahkannya ke senarai perkara yang perlu awak fikirkan dalam masa 30 hari akan datang. Sekarang, Kira dan saya perlu merancang perpindahan itu.
Awak mungkin patut pergi. Dan Ri hanya berdiri di sana tercengang. Res, untuk penghargaannya, cuba sekali lagi. Dengar, tak bolehkah kita semua bincangkan perkara ini? Dia cuma bersemangat. Dia pembohong, kata Kira. Dan saya sudah selesai. Saya kata, tolong keluar dari apartemen rakan sebilik baharu awak. Penekanan pada baru berjaya. Mengeluarkan bunyi seperti haiwan yang nazak dan bergegas keluar. Mengejarnya semula. Saya sangkakan itu sahaja. Tidak. 2 hari kemudian, saya menerima email bukan daripada bapanya. Bapanya seorang peguam kecederaan diri kecil-kecilan. Ia adalah PDF yang kelihatan formal, surat gencatan senjata dan surat tuntutan. Ia adalah karya seni. Ia menuduh saya sengaja menyebabkan tekanan emosi daripada catatan Instagram saya yang kejam dan memalukan, konspirasi untuk melakukan pengusiran palsu dengan Kira, penukaran harta peribadinya, rak buku secara haram. Ia menuntut saya segera menghentikan semua rancangan untuk berpindah ke apartemen itu, membayar ganti rugi $10,000 untuk tekanannya, dan mengeluarkan permohonan maaf secara terbuka. Jika saya tidak mematuhi dalam masa 48 jam, dia akan meneruskan semua remedi undang-undang. Saya merenungnya. $10,000 kerana ditipu dan kemudian berpindah. Haknya sungguh menakjubkan. Saya telah menghantar email itu kepada Kira. Dia membalas mesej saya 2 minit kemudian. Makcik saya ialah rakan kongsi di firma guaman besar yang menakutkan. Dia benci pembuli dan dia suka kes keluarga pro bono. Mahu mendapatkan seseorang untuknya kembali. Ya, saya suka. Ini menjadi logik dan lebih menyeronokkan. Kemas kini terakhir. Sudah 2 bulan. Saya menulis ini dari sofa di apartemen baru garis miring lama saya. Kira sedang di dapur membuat teh. Rak buku walnut yang kukuh terletak di dinding jauh yang dipenuhi dengan tumbuhannya dan konsol permainan vintage saya. Nampak betul. Jadi, ancaman undang-undang. Makcik Kira, Celeste, bukanlah peguam pi kecil-kecilan. Dia seorang peguam litigasi korporat berkuasa tinggi yang nampaknya hidup untuk drama keluarga seperti ini. Dia mendraft surat yang menakutkan. Ia setebal 10 halaman. Ia termasuk pecahan surat undang-undang penyewa negeri yang sangat terperinci dan bagaimana notis 30 hari itu bukan sahaja sah tetapi juga murah hati. Salinan penyewaan bulanan. Perjanjian itu, yang jelas tidak pernah dibacanya. Usul untuk menolak sebarang tuntutan remeh dan ancaman untuk membantah bapa Su secara peribadi atas penyalahgunaan proses dan untuk memfailkan aduan rasmi dengan peguam negeri kerana menggunakan kedudukan undang-undangnya untuk menakut-nakutkan seorang warga negara persendirian bagi pihak anak perempuannya dalam pertikaian domestik. Bagi rak buku pula, ia termasuk risit saya untuk kayu balak sebanyak $1,200 dan tangkapan screen text daripada yang berkata, "UMG, saya akan membayar balik sepenuhnya kayu balak itu bulan depan." Saya agak kurang sikit. RN dari 18 bulan yang lalu. Ia diakhiri dengan menyatakan bahawa sebarang hubungan selanjutnya daripadanya atau akan dianggap sebagai gangguan. Kesunyian daripada bapa adalah mutlak. Dia serta-merta meninggalkannya. Walau bagaimanapun, ini bermaksud untuk benar-benar berpindah. 30 hari itu adalah satu perjalanan. Dia mencuba segala-galanya. Pertama, dia cuba membuat Tuan Tanah Kira membatalkan pajakan baharu kami. Dia meneleponnya sambil menangis, mengatakan Kira dan saya sedang bergaduh dengannya dan memaksanya keluar. Tuan rumah, yang telah dibayar oleh Kira tepat pada masanya selama 5 tahun, pada dasarnya memberitahunya, sewa kecil awak adalah dengan Kira. Saya telah meluluskan penyewa baharu. Itu bukan masalah saya. Kemudian dia cuba membuat rakan-rakan bersama kami menentang saya. Dia menyiarkan cerita Instagram yang panjang dan menangis dari maskara keretanya yang memaparkan bagaimana sesetengah orang pendendam dan kejam dan bagaimana dia melakukan satu kesilapan dan saya merosakkan seluruh hidupnya. Ini memakan diri kerana semasa dia menangis, Ri menyiarkan gambarnya sendiri dengan gadis lain.
Dia nampaknya juga telah mendedahkan satu-satunya hubungan yang hanyalah salah satu daripada banyak. Rakan-rakan bersamanya melihat ini. Mereka melihat pilihan kilang wine-nya, kemudian catatan saya, kemudian gadis baharu Rise. Tidak kelihatan seperti mangsa. Dia kelihatan seperti telah membuat pertaruhan yang salah dan kalah. Hari berpindah. Ini adalah kemuncaknya. Kira dan saya berdua berada di sana untuk menyelia. Muncul, bukan bersama ayahnya, bukan bersama Rise, bersama dua lelaki rawak dari aplikasi TaskRabbit. Dia pendiam, muram, kalah. Mereka mengalihkan kotak-kotaknya, pakaiannya, alat suliknya, 500 jurnal kesyukurannya. Kemudian dia sampai ke rak buku. Dia hanya berdiri di hadapannya. Saya akan ambil, katanya. Suaranya kecil. Tidak, kataku. Tidak berganjak dari kerusi berlengan. Kita sudah selesaikan ini. Ia bukan milik awak. Ia milik saya. Ia sebahagian daripada diri saya. Ia sebahagian daripada akaun bank saya, kataku. Dan hujung minggu saya. Ia akan kekal. Tolong, Liam, dia cuba. Air mata betul-betul menitis sekarang. Jangan. Jangan buat macam ni. Itu satu-satunya perkara baik yang aku ada. Ini satu-satunya saat. Aku hampir rasa bersalah. Hampir. Kemudian Kira bersuara. Satu-satunya perkara baik yang kau ada. Tapi kau tak bayar. Sama macam kau tak bayar sewa tepat pada masanya. Sama macam kau tak hormat aku atau Liam. Ia bukan milik kau. Tukang pindah barang tengah tunggu. Ambil kotak terakhir kau dan pergi. Renyok sahaja. Dia memandang aku. Aku benci kau. Aku betul-betul benci kau. Faham? Aku kata jawapan kegemaran aku. Dia ambil kotak terakhirnya dan berjalan keluar pintu. Tak menoleh ke belakang. Akibat kejadian tu. Jadi aku dan Kira, kami rakan serumah. Dan ia mudah. Ia sangat mudah. Kami bahagikan bel 50-50 secara berperingkat. Kami ada kerja rumah. Kami menonton filem lama. Kami tak perlu meneka apa yang difikirkan orang lain. Rupa-rupanya apabila kau terselamat daripada rakan narsisistik bersama, kau ada banyak perkara untuk dibincangkan. Ia bukan sesuatu yang percintaan dramatik yang berapi-api. Ia lebih baik. Ia tenang. Ia hormat. Kami gembira. Sesungguhnya, dendam bukan sekadar catatan. Catatan itu hanyalah domino pertama. Dendam sebenar adalah saya dan Kira membina kehidupan yang aman, stabil dan jujur menggunakan ruang yang ditinggalkan. Akibat sebenar ialah ia telah hilang. Dengan sabar dia tinggal kembali bersama ibu bapanya. Kejaya influencernya tidak mempengaruhi. Dia tersekat dengan akibat peraturan privasinya. Siapa yang peduli? Malam tadi, Kira dan saya sedang duduk di sofa. Saya sedang membaca. Dia sedang menatal telefonnya. Rak buku di belakang kami kelihatan kukuh. Awak tahu, dia kata dia menyiarkan lagi. Omilan panjang lebar tentang lelaki toksik dan rakan palsu. Ha! Saya kata dia sangat sengsara. Saya memikirkannya. Saya memikirkan tentang gaslighting, pembohongan, permintaan $10,000. Saya memandang Kira. Saya melihat apartemen kami yang sangat bersih. Bagus, kataku. Dan saya kembali membaca buku saya.